Salam sejahtera semua murid. Dalam video ini, cikgu ingin berkongsi tentang ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Di hujung ayat tanya mesti ada tanda tanya. Ayat tanya 或者我们所谓的疑问句就是用来发问的造句。疑问句的尾端一定要有问号。Dalam video ini, kita ingin belajar tentang ayat tanya yang mengandungi kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jika kata tanya digunakan di hadapan ayat tanya, kata tanya perlu disertai partikel ka. 今天我们要学的疑问句是有疑问词的疑问句。什么是疑问词呢？ kata tanya 是用来发问的词。当疑问词用在疑问句的前端，我们一定要加 ka。 Murid-murid, mari kita buat sedikit ulang kaji tentang kata tanya yang boleh digunakan dalam ayat tanya. Yang pertama, siapa? Siapa untuk bertanya tentang orang. Yang kedua, apa? Apa untuk bertanya tentang benda, perkara, hal, binatang, tumbuhan. Yang ketiga, mana? Biasanya di manakah ataupun ke manakah. Mana digunakan untuk bertanya tentang tempat. Yang keempat, bagaimana? Untuk bertanya tentang cara atau keadaan. Yang kelima, bila? Untuk bertanya tentang masa atau tempoh masa. Yang keenam, berapa? Berapa untuk bertanya tentang bilangan. Yang ketujuh, adakah? Adakah biasanya untuk bertanya sama ada setuju atau tidak. Dan yang ke-8, mengapa? Untuk bertanya tentang sebab. 同学们，让我们来做一点小复习有关疑问词和它的功用。第一就是 siapa， siapa 就是谁，谁就是来问有关人的。第二 apa， apa 是什么，什么就是来问东西、事物、动物或植物。第三 mana 是指哪里，哪里是问地方。第四 bagaimana 是怎么样，是问方法或者情况。第五 bila 几时，几时是问时间。第六 berapa 是多少，多少就是问数量。第七 adakah 是不是，是不是就是来问同意或者不同意。和最后第八个 mengapa 为什么，为什么是问原因。Murid-murid, ini ialah contoh ayat tanya dengan kata tanya. Murid-murid perhatikan apabila kata tanya digunakan di belakang ayat, kata tanya itu tanpa partikel ka. Tetapi apabila kata tanya digunakan di hadapan ayat tanya, kata tanya tersebut perlu disertakan dengan ka. 同学们，这个就是我们有疑问词的疑问句。这些造句同学们注意看的是，当我们的这个 kata tanya 用在造句的后面，这个 kata tanya 是不需要放 ka 的。可是如果这个 kata tanya 是放在 ayat tanya 的前面，这个 kata tanya 就需要放 ka， 变成 bilakah, bagaimanakah, berapakah 或者 mengapakah. Murid-murid,
Mari kita kenali soalan sintaksis ayat tanya dalam soalan format baharu KSSM. Soalan sintaksis ini ditanya dalam kertas 2, iaitu soalan nombor 2. Soalan sintaksis boleh terdiri daripada banyak jenis soalan seperti subjek dan predikat, pola ayat, ayat aktif dan ayat pasif, ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang, cakap ajuk dan cakap pindah, jenis-jenis ayat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, hanya satu jenis soalan akan ditanya dalam soalan 2, kertas 2 ini. Jadi, murid-murid haruslah mempelajari semua jenis soalan sintaksis yang mungkin ditanya。同学们，让我们来认识一下这个soalan sintaksis ayat tanya。在我们新格式的考题中，这个soalan sintaksis是问在第2事件的第2题。soalan nombor 2 sintaksis。这个第2题的题目，它可以问很多种题目，可是到最后考试的时候只出其中一种，所以同学们要去学这么多题目来回答其中一个题目罢了，因为它有5、6种，只是考试的时候就会选其中一种来做题目。所以今天我们要学的是其中一种的，就是 ayat tanya。Jadi dalam perbincangan video ini, kita hanya fokus pada salah satu jenis soalan bahagian sintaksis, yaitu ayat tanya. Murid-murid, mari kita lihat teknik menjawab soalan ayat tanya. Yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Yang kedua, baca soalan. Yang ketiga, daripada soalan tersebut, murid-murid kena pasti frasa yang berhuruf condong. Dan yang terakhir, murid-murid membina ayat tanya berdasarkan frasa yang berhuruf condong tersebut. 同学们，这个就是回答ayat tanya的技巧。第一，你们一定要先读和明白题目指示。第二，读题目。第三，读题目过后，你就要认出题目中指定的短语。指定的短语就是题目中斜的那些字体。第四，学生要根据指定的短语来写答案。我们的答案就是疑问句 ayat tanya。Baiklah murid-murid, ini ialah arahan soalan bagi praktis 1. Berdasarkan petikan di bawah, bina 3 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Daripada arahan ini, murid-murid haruslah memahami bahawa murid-murid hanya perlu membina 3 ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul, dan diingatkan kata tanya tersebut haruslah sesuai dengan frasa yang berhuruf condong. 同学们，从这个题目指示，你们要明白到的是，题目只需要你们写3个 ayat tanya。这个 ayat tanya 一定要用正确的 kata tanya， 而且这个 kata tanya 一定是要适合这个指定的短语，那就是 frasa yang berhuruf condong。在这边，老师除了把它
打成斜斜的字体，老师还放红色，因为怕你们看不清楚。Murid-murid, dalam petikan soalan ini, huruf condong telah cikgu warnakan ya dengan warna merah untuk memudahkan murid-murid melihat bahagian yang berhuruf condong ini. Murid-murid, daripada petikan soalan tadi, cikgu telah pindahkan ayat pertama yang mempunyai frasa berhuruf condong. Kita baca ayat ini. Berbagai transformasi perlu dilaksanakan oleh kerajaan kerana ingin meningkatkan kredibiliti perkhidmatan awam di negara ini. Kita perhatikan frasa yang berhuruf condong, cikgu telah turunkan di sini. Ini berkaitan dengan sebab berbagai transformasi perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Ya, sebelum huruf condong itu kita nampak ada perkataan kerana. Jadi itu tentulah berkaitan dengan sebab. Jadi apabila berkaitan dengan sebab, kita perlu fikirkan kata tanya yang sesuai. Dan kata tanya yang sesuai di sini ialah mengapa. Jadi kita akan dapat jawapan, iaitu ayat tanya yang betul ialah mengapakah berbagai transformasi perlu dilaksanakan oleh kerajaan, dan diakhiri dengan tanda soal atau tanda tanya. 同学们，从刚才的题目当中，老师已经把第一个有这个指定短语的搬来这边了。从这边你会看到的是这些斜斜的字，就是我们要想这个是什么东西。这个就是有关于原因，为什么kerajaan做这个 transformasi 改变改革，这个就是红色的字，这边就是原因。所以当我们想到是原因，我们要想有什么kata tanya是要问原因的。 OK， 从刚才的图表我们知道问原因一定要用 mengapa， 所以我们的答案正确的 ayat tanya 就是 mengapakah 在前面，我们再放回 berbagai transformasi perlu dilaksanakan oleh kerajaan， 接着就是一个问号。 Seterusnya, ayat kedua yang mengandungi frasa yang berhuruf condong. Cikgu telah turunkan huruf condong tersebut, iaitu seramai 1.2 juta orang kaki tangan. Jadi apabila kita lihat ini ialah suatu jumlah ataupun bilangan, jadi soalan kita ataupun ayat tanya yang perlu kita bina haruslah bertanya tentang bilangan ataupun jumlah. Jadi kata tanya yang sesuai ialah berapa. Oleh itu, jawapan kita ayat tanya yang tepat ialah berapakah kaki tangan yang tidak terkecuali daripada terlibat dalam transformasi sejajar dengan tuntutan untuk mensahihkan aspirasi kerajaan, dan diakhiri dengan tanda soal. Ya, ingat ya, tanda soal ataupun tanda tanya ini penting dalam ayat tanya. 同学们，这边就是我们的第二个造句。这个造句里面有斜斜的字，那个就是我们指定短语中我们要找的，要用这个指定短语斜斜的字来做第二个 ayat tanya。当你读明白这几个字，它是讲到数量啊，所以数量就要问多少咯，多少就是 berapa， 我们的 kata tanya 是 berapa， 所以我们就写 berapakah。 记得啊 berapa 用在造句的前面， ayat tanya 的前面一定要放 ka， 然后把其他的字全部
抄下来，就放一个问号。Baiklah murid-murid, ini pula ayat ketiga yang mengandungi frasa berhuruf condong. Frasa kita ialah semua penjawat awam. Jadi semua penjawat awam merujuk orang. Untuk bertanya tentang orang, kita haruslah menggunakan kata tanya siapa. Jadi apabila siapa digunakan di hadapan ayat tanya, kita mesti letak ka. Jadi siapakah? Dan ayat kita berakhir dengan tanda soal. 同学们，这个是我们的第三个造句。从这个造句里面，我们会看到这个斜斜的字是semua penjawat awam， 这个是人来的，这个是公务员，公务员是人啊，所以当我们要问到人，我们就要想哦，我们要用什么kata tanya？对，我们要用的是siapa。siapa 用在ayat tanya 的前面，一定要加一个ka，就是 siapakah。同学们还要记得，造句的后面一定要放一个问号。Baiklah murid-murid, inilah jawapan lengkap bagi 3 ayat tanya. Murid-murid perhatikan, semasa menulis jawapannya, murid-murid haruslah menulis soalan nombor 2 diikuti oleh ayat tanya 1, 2, 3 seperti ini. Murid-murid tidak perlu gunakan pen merah ya untuk menulis mengapakah, berapakah, siapakah. Ini hanya untuk membantu murid-murid nampak lebih jelas lagi penggunaan kata tanya dalam ayat tanya. Masa peperiksaan jangan guna pen merah ya. Okey, jadi tulis begini sahaja sudah cukup untuk mendapat markah. 同学们，我们的答案就是要这样子的写。我们写第2题啊，这个是第2题的答案。ayat tanya 1, 2, 3。每一个ayat tanya 一定要有一个kata tanya，后面一定是一个问号，这样子写就可以了。